hanya gambar-gambar dan video Amir yang menjadi kenangan. Setiap kali rindu, Nurlida dan ahli keluarga akan mengenang kembali segala yang dilalui bersama anak kesayangannya itu. Walaupun tidak dapat mengembalikan Amir, sekurang-kurangnya itulah peneman dikala dirinya dihimpit rindu. Incunnya nagana tu. Amir nak masuk sekolah tahun 1, tahun ni 21 ni dia dah darjah 1. Kita orang dah buat pendaftaran, buat apa semua. Jadi cuma nak buat pengesahan di sekolah. Kata kita nak surat daripada ibu dia. Balik perjalanan tu call mak dia. Zu, Umi nak surat daripada Zu sebab nak sekolahkan Amir. Dia orang nak surat yang Zu menyatakan Zu surah kat Umi. Okey Umi, tak ada masalah. Umi datanglah. Bawa jumpa mak dia, Linda tak pisah. Umur dia setahun pun mama dia nak kahwin lain. Kita orang bawa dan jemput kan majlis kenduri tu, kita bawa. Masa tu umur dia setahun dah kan. Setahun lebih lah. Masa tu dia baru tak faham lagi. Tapi masa kita bawa, ada saat masa tu kita bawa jumpa kakak dia. Dia ada kakak kandung. Dia ada kat kandung tu kita bawa bermain kat pantai, selalu cerita ni kakak ada, jumpa mak dia kan. Lepas tu mulalah dia dah faham, masa tu dia dah besar 3 tahun kan. So dia orang ni rajin nyakap lah abang ni, degil hantar mama. Dia tak nak lah kan. Pergi Melaka, kami pun diraikan kan. Amir semua tu dia duduk borak rumah mak dia macam biasa. Kita bawa mak dia atau adik dia orang keluar sambil makan kan semua. Happy tau, macam family. Lepas tu masa tu bincang dengan dia. Dia nak ambil Amir tu. Dia kata dia nak sekolahkan Amir. Lepas tu okey, tak ada masalah Umi. Lepas tu masuk tu dah tak ada masalah Umi tu. Hati Umi dah semua dengan abang kata kita kena terimalah, dia kata sebab kita pun dari asal kita tolong dia je kan. Sekarang ni dia nak ambil. Lepas tu Umi tipu je pada diri kan, redha tipu je dengan dia orang pun semua dah cakap dah sedih dah, Umi tak nak apa semua diam tak kata apa semua. Tapi masa saya pergi ke Melaka tu, sampai sana Umi cakap dengan bincang Zu, Umi nak minta Kak Zu Amir 2 tahun lagi duduk dengan Umi. Sebab Umi nak ajar Amir belajar Al-Quran dengan solat. Itu Umi cakap dengan dia. Lepas tu 9 tahun kita hantar Amir dekat tahfiz. Tu dia katalah, tahfiz ada ni dekat belakang kat Kurubung tu. Dia kata macam tu lah, ada kat sini. Lepas tu Umi kata, wah subhanallah, baguslah alhamdulillah. Sebab kalau hantar di situ, Umi tak dapat datang tengok kat sekolah. Jadi Umi boleh datang sini. Umi dah ada tempat rumah kan nak tengok dia whatever. Persetujuan macam tu. Okey dah, Umi pun happy, pergi rumah dia pun macam family. 2 hari lepas tu dia mesej kat Umi, Zu nak ambil Amir juga. Bila-bila masa Zu nak ambil. Lepas tu cakap kan kita dah setuju Zu nak ambil, nanti kita hantar Amir sekolah tahfiz. Zu tak boleh dah, Zu dah tak boleh dah tahan dah sekarang. Zu nak ambil Amir. Zu tak pernah pun sambut birthday dia. Cuba memahami dia tau, seorang ibu kandung kan. Jadi kita baliklah. Semua kita Amir pada dulu pun nak tolong je. So tolong Umi setakat ni je lah kan. Tapi Umi cakap dengan dia tak apalah, kita still berhubungan maksudnya. Jadi suami dia janji masa tu, suami ayah tiri dia tu janji, tak apa Umi, Amir nanti cuti sekolah Amir balik sini, kita orang hantar. Kalau Umi tak boleh pergi ambil, kita orang hantar Amir cuti sekolah. Dia memberikan keyakinan dekat kita ni. Dia kata dia balik, Amir balik cuti sekolah.
itu dah sangat perpisahan itu ya Umi. Umi sebenarnya tak boleh nak pisah dengan dia. Umi pisah apa masa Umi pergi haji. Umi bawa tahu pergi Mekah. Masa tu Umi, ya dia cakap dengan Umi bawa ni tahu. Adik bagi kat Umi. Dia tahu Umi sayang dia, Umi tak ada pisah. Dia kata, oh seronok tak, memang Umi bawa ni. Dia cakap adik bertuah tahu, adik ada 2 mak. Adik ada 2 mak. Satu mak yang lahirkan adik, satu Umi yang jaga adik. Allah bagi Umi, adik ni dekat Umi suruh jaga. Lepas tu dia tanya lah, kenapa Mama? Mama masa tu, Mama kerja. Mama nak hantar adik kat rumah orang. Mama tak ada duit. So, dia cerdik. Dia faham sangat kita cakap dengan dia. Walaupun cuba menerima dugaan ini dengan tabah, namun jauh di sudut hati Nurlida, dia sendiri tidak mampu untuk menghadapi semua ini. Rindu dan ingatannya terhadap Amir yang dijaga selama 6 tahun itu cukup mendalam. Ya Umi rasa dia Amir tu mesti memanggil Umi. Dia akan bertanya, Umi mana, ataupun Mama juga dia nak balik nak tengok Umi. Mesti Umi mana? Umi rasa ya. Umi dapat bayangkan dia kalau dalam rumah ni kakak-kakak abang tu macam menyakat dia kan. Umi dengar dia manggil Umi datanglah kan. Dia kenapa? Dia cakap lah, dia ngaduk lah. Abang cik tu apa cakap macam ni. Macam tu dia mengadu. Dia tu Umi yakin. Dia memanggil Umi. Itu membuatkan mungkin ibu dia atau ayah dia depres kan. Depres mungkin tekanan hidup, masalah hidup. Depres. Itu yang Umi tak boleh tahu. Yang kan gambar yang duduk dekat macam gerai tu kan. Orang sebelah ambil, orang sebelah hantar dekat kakak dia. Kakak dia masuk dalam Facebook dengan Amir tu kan. Tapi memang Umi tak ada tengok gambar tu. Umi rasa dia tengok Umi. Umi rasa dia mesti dia bertanya mana Umi kan. Sebab kami cakap dia janji, abang ada janji. Nanti bang datang, abang belikan kereta kontrol. Sebab dia pesan kereta kontrol dia. Rasa tekilan kehilangan Amir bukan sahaja dirasai oleh Nurlida sekeluarga. Bahkan jiran tetangga yang rapat dengan Amir turut merasai perkara sama. Jadi bila mak dia datang dengan bapa dia dengan lori nak ambil Amir tu, saya nasihatkan mak dia, jaga anak kau ni elok-elok, anak kau ni baik, orangnya pandai bercakap. Dia kata insya-Allah tu kata. Tapi bila sebulan 2, bila dia pergi terjadi macam ni, kita rasa galat. Kalau saya tahu pun macam ni, saya suruh dia fight supaya jangan ambil budak ni. Tinggal lagi kita tak tahu, orang kata itu takdir dia dah ditentukan oleh Allah. Umi masih tak bersangka buruk. Sebab ibu kandung kan. Kau yang nak minta anak kau, maksudnya takkan mungkin kau boleh menzalimi dia kan, apa semua. Tapi sebab ke PKP kan, mak dia berhenti kerja. Apabila mak dia berhenti kerja, langsung tak boleh lah nak telefon, tak boleh. Apa yang menyebabkan yang tadi berdapat Umi tak rasa macam dihalang nak telefon? Dia takut Amir tu balik ke Umi balik. Dia takut tu. Sebab Amir, of course Amir dah besar kan. Dalam hidup dia tu ada Umi, abah, abangah. Walaupun dia seorang anak yang bijak, cuma tengok dalam video tu, masa penyerahan tu, muka dia bersahaja je kan. Biasa, tapi nampak muka dia pasrah, sedih. Tapi Umi menyesal kat situ sebab Umi tak bertahan. Kalau Umi tahu, Umi bertahan mati-mati.
Orang ramai katakan banyak kan semua Umi kuat dan Umi tak kuat. Pasangan suami isteri yang juga ibu kandung dan bapa tiri kanak-kanak berusia 7 tahun yang meninggal dunia dipercayai didera di Taman Kerubung Jaya, Melaka minggu lalu disambung reman 7 hari hingga 12 Februari depan. Di rumah inilah Amir membina kehidupan baharu bersama ibu kandung dan bapa tiri serta 2 adiknya. Disangkakan kehidupan di sini akan membawa kegembiraan, namun lain yang terjadi apabila Amir ditemui mati pada jam 4 petang 29 Januari lalu. Bukan sahaja Umi, kakak angkat Amir, Tufah Nazihah juga melalui kesedihan yang sama. Tufah yang mengenali ibu kandung Amir dan insan yang bertanggungjawab membawa Amir dalam keluarganya juga tidak dapat menerima hakikat bahawa Amir diperlakukan dengan sebegitu kejam oleh ibu kandungnya. Dapat tahu tu daripada petang tu ada orang DM dekat Instagram kata tolong call urgent. Saya cakap dengan lelaki saya, apa benda yang urgent? Saya tak terfikir langsung bab tu. Sebab kita orang umum fikir yang mak dia betul-betul sayangkan dia. Fikir macam tu je. Lepas tu sampai maghrib nak start berita, memang pukul 8 tepat start berita, ada call. Dia kata saya jiran Amir. Saya cakap jiran Amir kenapa? Lepas tu dia kata saya bagi tahu Amir dah tak ada. Rasa macam ya Allah, nak cakap tu memang walaupun susah nak. Saya memang betul-betul tersentak sampai orang macam tu cakap tolong bagi tahu Umi. Saya boleh tak call sendiri Umi sebab saya sendiri tak boleh nak adab macam mana Umi punya keadaan. Saya sendiri cakap call sendiri Umi boleh. Lepas tu cakap okey bagi nombor abang. Sangat terkejut saya nak bagi tahu Amir dah meninggal. Saya tak tahu. Yang saya tahu yang mak saya cakap dia jumpa mayat dalam bilik air, mayat Amir. Polis sekarang tengah siasat. Pakcik. Ya, sabar cik. Cik sabar cik. Cik sabar cik. Itu pun tak tahu. Tak dapat bayang lah. Kan dalam tu Umi merawat kan dengar kan Allah merawat kan. Sampai abah pun nak terangkan pun tak boleh Umi. Amir, Umi nak tanya lagi. Ya, Amir dah meninggal. Amir. Sampai dia cakap, telefon Fazli. Apabila Fazli baru Umi dapat tangkap. Fazli tu ayah tiri lah. Fazli tu telefon Fazli. Adik Amir dah tak ada. Amir dah meninggal. Dia kata Amir dah tinggalkan kita. Kakak dia menangis lah. Sebab kami berharap nak jumpa dengan dia. Dah pergi abang dengan hantar. Ini mungkin terkontrol dengan dia. Tapi Allah tak mau izinkan. Allah tak rela. Saat itu kami nak pergi dengan PKP kan. Tak terfikir langsung pasal penderaan tu. Lepas tu saya tengok ada jiran dia bagi tahu hantar gambar tong semua. Lepas tu cakap mati dia lantung ke? Kenapa sampai jadi macam ni? Sanggup ke mak bapak dia buat macam tu? Saya memang betul-betul tak percaya. Lepas tu masuk ke Metro. Betul. Rupanya memang ada kesal lebam. Saya baca daripada artikel Metro. Memang betul. Saya rasa macam tak
sangka. Saya rasa macam bukan orang buat. Sebab memang kenal mak dengan bapa tiri dia tu memang baik. Ketiadaan Amir ada kalanya menjentik hati kecil Nurlida. Baju t-shirt kegemaran arwah yang tertulis perkataan "Be strong" turut menjadi kekuatan kepadanya. Menurut Nurlida, itu adalah pesanan Amir yang seakan tahu akan meninggalkan keluarga ini selama-lamanya. Kak Adik, be strong lah Kak Adik. Alah, kenapa Umi tak perasan? Tak, Umi betul itu tak masuk kat minda kan. Be strong, Umi tak. Ya Allah Kak Adik, be strong Kak Adik. Umi kenapa? Tak, kalau suka pakai. Tapi Umi tak pergi pakai macam hari-hari yang kat main-main. Kalau Umi bawa jalan, dia nak bawa jalan, dia suka pakai. Sebab dia suka ada ni, topi. Ni. Dia akan pakai lah kat sini. Biasanya Umi kan bawa pergi ke hotel. Kan Umi tanya dia, Adik nak duduk dengan siapa? Adik nak duduk dua-dua. Maksudnya dia anak yang baik kan. Adik nak duduk dua-dua. Maksudnya dia tak nak mengecewakan ibu dia sebab dia ibu kandung dia. Dan tak nak mengecewakan Umi yang jaga dia. Adik nak duduk dua-dua. Umi terdiam lah. Kan Umi berharap adik nak duduk dengan Umi. Kan? Tapi dia faham. Kerana dia ada dua mak. Dia nak adil daripada dua-dua mak dia. Ya Allah, kau jaga dia untuk aku. Kau jaga dia untuk aku. Aku reba, ya Allah. Aku pasrah. Kau ambilnya untuk aku berkongsi syurga dengannya. Sebab Umi masih ada orang memang cakap dengan Umi, amin dah syurga. Tapi Umi hanya sekadar ibu angkat, bukan ibu kandung. Umi tak ada talian darah pun dengan dia. Rasa sedih ke? Rasa dah tak ada kawan ke? Macam mana? Tak. Kenapa? Sedih ke? Ambil tengok ni. Tengok ni. Sedih apa tu? Afan? Sedih. Afan? Tengok ni. Afan, tengok tu Afan dah main. Dia nangis. Bagi rakan-rakan sepermainan Amir, kematian sahabat baik mereka menjadi berita buruk yang tidak dapat diterima akal. Walaupun mereka masih kecil, namun masing-masing mengerti erti sebuah persahabatan. Musibah yang menimpa Amir meninggalkan duka berpanjangan kepada mereka. Terkejut sebab tak percaya dia budak baik. Dia baik. Dia bila balik sekolah kan, bila kita balik sekolah, dia selalulah tunggu. Lepas tu dia cakap, Kak Dia kan. Cakap, Amir rindu kat dia. Dia pernah cakap. Dia pernah cakap. Dalam kejadian jam 4 petang 29 Januari lalu, mayat bangsa ditemui dalam tong air di bilik air kediaman suspek. Beberapa kesan lebam termasuk luka lama dan baru ditemui di anggota badan mangsa, khususnya di kepala dan belakang badan mangsa ketika bedah siasat. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Lebar Jasin Isnin lalu.
pada jam 12.40 tengah hari 1 Februari 2021. Allahyarham Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik atau lebih dikenali sebagai Adik Amir telah disemadikan di sini di tanah perkuburan Padang Lebar Simpang Bekoh Jasin, Melaka. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kematian adalah sebuah kepastian yang menghampiri setiap manusia. Sedangkan dunia ini hanya tempat persinggahan untuk menuju rumah akhirat. Seluruh warga Melaka First menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga arwah dan berdoa agar roh Allahyarham Zubaidi Amir Kushairi dicucuri rahmat. Damailah dikau di sana, anak syurga kesayangan semua. Al-Fatihah.